Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam pembelajaran Pendidikan Islam tahun 3 yang bertajuk Cintakan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut adalah standard pembelajaran kita pada hari ini. Pengertian sunnah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah sesuatu yang bersumberkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk ucapan, perbuatan, sifat serta akhlak yang diberitakan oleh sahabat baginda. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah sesuatu yang bersumberkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk ucapan, perbuatan, sifat serta akhlak yang diberitakan oleh sahabat baginda. Dalil nakli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surah Al-Hajj ayat 7. Saya ulang sekali lagi. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surah Al-Hajj ayat 7. Maksudnya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Bahagian sunnah. Terdapat dua bahagian sunnah. Yang pertama, sunnah perkataan. Sunnah perkataan. Sunnah perkataan ialah semua ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk suruhan, larangan serta galakan. Sunnah perkataan ialah semua ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk suruhan, larangan serta galakan. Yang kedua, sunnah perbuatan. Sunnah perbuatan ialah segala perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh para sahabat baginda. Sunnah perbuatan ialah segala perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh para sahabat baginda. Terdapat dua bahagian sunnah, iaitu sunnah perkataan dan sunnah perbuatan. Mari kita lihat contoh sunnah perkataan yang pertama. Jauhi sifat sombong dan angkuh. Daripada Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mahukah aku memberitahu kepada kamu siapakah ahli-ahli neraka? Mereka itu ialah orang yang keras kepala, sombong, suka mengumpul harta tetapi tidak suka membelanjakannya untuk kebaikan." Di sini Rasulullah SAW menegaskan dan melarang untuk kita bersifat sombong, bangga diri dan angkuh. Contoh yang kedua ialah membaca Al-Quran. Ini diriwayatkan daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu. Katanya, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kamu semua membaca Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat
memberikan syafaat kepada orang yang membaca dan beramal dengan hukum hakamnya. Di sini Rasulullah SAW meminta kita untuk membaca Al-Quran. Contoh seterusnya ialah sunnah perbuatan. Contoh sunnah perbuatan yang pertama ialah mengutamakan anggota kanan. Mengutamakan anggota kanan. Ini diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memulakan dengan anggota kanan ketika memakai kasut dan bersuci. Murid-murid tahukah siapa itu Aisyah radhiyallahu anha? Ya, Aisyah merupakan isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan melalui apa yang dilihat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah menggosok gigi. Diriwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun daripada tidur, baginda menggosok giginya dengan menggunakan siwak atau kayu sugi. Daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, dia menceritakan yang dia sentiasa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun daripada tidur menggosok giginya dengan menggunakan siwak atau kayu sugi. Kepentingan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat kepentingan yang pertama. Bukti kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ianya menjadi bukti yang kita cintakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Apa itu syafaat? Syafaat iaitu kebaikan. Yang ketiga, membentuk umat berperibadi mulia. Membentuk umat berperibadi mulia. Dan yang keempat, terhindar daripada melakukan perkara yang dimurkai. Terhindar daripada melakukan perkara yang dimurkai. Murid-murid semua, berpandukan gambar yang anda lihat, mari kita nyatakan apakah amalan sunnah yang boleh kita lakukan di dalam situasi tersebut. Yang pertama ialah makan dengan tangan kanan. Seterusnya, yang kedua, mendahulukan yang lebih tua. Yang ketiga, menutup aurat ataupun berpakaian dengan pakaian yang kemas. Terdapat banyak amalan yang boleh kita senaraikan daripada situasi yang anda lihat. Murid-murid semua, tahukah anda setiap amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita lakukan ianya akan mendapat pahala. Mudahkan untuk kita kumpul pahala. Jom kita amalkan dan contohi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.